Bismillahirrahmanirrahim. Sifat orang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah iman dan yakin yang penuh kepada Allah, dan dia sanggup mengambil berat terhadap iman dan keyakinannya. Yakin ialah bekalan kita yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakinlah sebenarnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, belajarlah yakin. Maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah mengambil berat untuk duduk bersama orang yang yakin dan ikutilah mereka, supaya dengan keberkatan mereka kamu akan mendapat keteguhan dalam keyakinan, sehingga kamu yakin dengan kudrat dan sifat-sifat Allah yang sempurna, sebagaimana kamu yakin dengan kewujudan matahari dan bulan, dan supaya kamu yakin bahawa yang melakukan sesuatu perkara hanyalah zat Allah Ta'ala yang maha suci. Semua asbab ini tertakluk di bawah kekuasaan Allah, sebagaimana sepotong kayu yang berada dalam genggaman seorang pemukul. Tiada seorang pun yang mengatakan bahawa kayu itu boleh melakukan sesuatu. Apabila keadaan itu teguh, maka mudah untuk seseorang itu menyerahkan diri dan redha dengan hukum-hukum Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Demikianlah juga hendaklah diyakini bahawa rezeki hanyalah dalam tanggungjawab Allah Ta'ala, dan dia telah mengambil tanggungjawab untuk menjaga rezeki setiap orang. Seseorang itu pasti akan mendapat apa-apa yang telah ditakdirkan untuknya. Sebaliknya, apa-apa yang tidak ditakdirkan, maka dalam apa-apa keadaan pun dia tidak akan mendapatkannya. Apabila keyakinan ini telah teguh dalam hatinya, maka dia akan mencari rezeki dalam keadaan seimbang dan sederhana. Tamak dan halaba akan hilang daripada kehidupannya, dan dia tidak akan bersedih apabila dia tidak mendapati perkara yang dikehendakinya. Ia juga berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala melihat setiap kebaikan dan kejahatan yang dilakukan pada setiap waktu. Kebaikan atau kejahatan yang sebesar zarah pun dalam pengetahuan Allah Ta'ala, dan balasannya sama ada baik atau buruk pasti akan diterima. Dia meyakini dengan melakukan amal yang baik pasti dia akan mendapat pahala, sebagaimana dia yakin bahawa dengan memakan nasi perutnya pasti kenyang. Dan dia juga yakin bahawa dengan keburukan pasti akan mendapat azab, sebagaimana dia yakin apabila digigit ular pasti dia akan merasai pedih bisanya, sehingga dia akan gemar dengan amal-amal kebaikan, sebagaimana dia gemar dengan makanan dan minuman, dan dia takut dengan perbuatan dosa, sebagaimana dia takut dengan ular dan kalajengking. Apabila keadaan ini yang telah diyakini dengan teguh, maka dia akan bersungguh-sungguh gemar untuk melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh menjauhi keburukan. Kata orang alim, Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu rezeki kepada hamba-hambanya melalui beberapa pintu. Seorang yang beriman, Allah Ta'ala telah lebihkan mereka, Allah Ta'ala telah memudahkan mereka dengan 5 pintu utama, 5 pintu rezeki yang utama. Kelebihan ini tidak ada pada orang yang tidak beriman. Orang Islam, orang yang yakin kepada Allah, pintu rezeki yang pertama terbesar adalah melalui pintu takwa. Sekadar mana tahap ketakwaan satu orang hamba kepada Allah Rabbul Jalil, berkadaran dengan itulah Allah Ta'ala salurkan rezeki-rezekinya. Rezeki datang dalam keadaan rendah diri. Rezeki datang dalam keadaan meminta simpati untuk diambil oleh si takwa tadi. Dalam kalangan umat akhir ini,
golongan sahabat-sahabat Nabi adalah golongan yang paling bertakwa kepada Allah. Lihat sahajalah bagaimana Allah Ta'ala telah mudahkan rezeki-rezeki mereka, daripada penggembala kambing, penggembala domba, daripada orang-orang suruhan, hamba abdi berkaki ayam, yang mana akhirnya natijah daripada ketakwaan mereka itu Allah telah tinggikan mereka, Allah telah muliakan mereka, Allah telah kurniakan rezeki kepada mereka yang begitu luas. Ada di antara mereka yang menjadi gubernur-gubernur di negara-negara tertentu. Mereka-mereka yang dahulunya berkaki ayam menjadi ketua kerajaan di negara-negara tertentu, sehingga 2/3 dunia ini telah jatuh di bawah tapak kaki sahabat-sahabat. Satu orang sahabat Nabi keluar di waktu malam untuk qada hajat. Maka di situ datang satu ekor tikus membawa bersamanya wang emas berkeping-keping. Wang emas. Bila sampai masa, beliau mengadu apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, itu adalah rezeki kamu daripada Allah Ta'ala. Sahabat golongan yang paling bertakwa, paling menitik beratkan kehendak-kehendak Allah dan Rasul dalam kehidupan mereka. Sanggup mati hanya kerana terminum satu tegukan susu yang tidak dipastikan sumbernya. Ini takwa. Ini pintu rezeki yang besar. Ini pintu rezeki khusus daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Lihat sajalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dikurniakan oleh Allah Ta'ala 150 orang anak. Sahabat-sahabat golongan yang kaya raya, kaya iman, kaya aman, kaya anak pinak, kaya budi pekerti, kaya amal agama. Selepas bermujahadah, bersusah payah, berjuang di atas ketakwaan mereka, maka Allah Ta'ala telah permudahkan segala urusan rezeki mereka. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu telah didatangi seseorang untuk menyerahkan hutang bapaknya yang telah terhutang dengan bapak Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, sebanyak 2 juta dirham, dan beliau telah menghalalkan hutang tersebut. Allah telah kayakan hati mereka. Allah telah permudahkan urusan rezeki mereka. Ini pintu rezeki yang besar, takwa. Wallahu a'lam. Demikianlah dahulu sahabat sekalian perkongsian kita untuk bahagian yang pertama ini. Insya-Allah kita akan bersambung di bahagian yang seterusnya. Jazakumullah khairan katsiran. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna